Sekarang ni pergi ke topik faedah solat. Jadi kalau kita lihat faedah solat ni, sebenarnya solat pergerakannya seperti senaman fizikal. Senaman fizikal sederhana yang semula jadi, yang mempunyai senaman regangan. So senaman regangan ni merupakan salah satu jenis senaman yang lazim disyorkan untuk dalam rawatan pemulihan. Jikalau pesakit-pesakit baru melepasi sebarang pembedahan, fisioterapi yang hadir juga akan sarankan dengan senaman-senaman yang melibatkan pergerakan sendi dan otot. So amalan ini dilakukan seterus menerus dan memberikan kesan yang positif kepada tubuh manusia. Pergerakan solat dapat mengaktifkan otot-otot peha, betis dan juga tulang belakang. Aktiviti yang mudah dilakukan ini mampu memberikan kekuatan pada sistem otot dan tubuh badan. Jadi kita mulakan dengan takbiratul ihram. Jadi bila kita berdiri tegak, mengangkat tangan sejajar telinga, jadi kita dah bergerakkan sendi di bahu dan juga di siku. Dan berdiri tegak juga membantu mengawal keseimbangan badan kita. Setengah daripada kita bila usia lanjut, kadang-kadang kita tidak boleh sembahyang berdiri, maka kita ada diberi kelonggaran untuk sembahyang duduk. Tapi kalau jika kita boleh sembahyang berdiri, itu memang afdalnya. Gerakan ini juga melancarkan aliran darah kepada limfa dan kekuatan otot lengan. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu merenggang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Jadi kita juga melatih menguatkan tulang pada kaki dan mengawal postur supaya tidak bongkok. Dan seterusnya, bila kita membuat rukuk, rukuk yang sempurna ni ditandai tulang belakang yang lurus sehingga boleh letak segelas air dan air itu tak tumpah. Maksudnya almost 90 degrees. Jadi posisi kepala lurus dengan tulang belakang ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tumbuh dan pusat saraf. Di posisi ini penting untuk mereka-mereka yang ada sakit tulang belakang, ada slip disc, kerana dia akan buat regangan kepada tempat yang ada slip disc ni, menyebabkan slip discnya kurang, insya-Allah. Dan tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah, juga melancarkan aliran darah di kawasan leher dan lengan. Dan seterusnya sujud. Sujud, keunikan posisi sujud menyebabkan otot leher ni bergerak. Selain daripada kelebihan yang kita akan dapati dengan mengaktifkan dischargekan cas-cas dalam badan kita, otot leher ni boleh menanggung beban apabila dahi diletakkan pada tanah, dan ini menyebabkan otot leher bertambah kuat sekaligus menjadikan kepala dapat diimbang dengan baik. Dan apabila kita duduk antara dua sujud juga, iaitu antara tayat awal dan tayat akhir, posisi ini mengurangkan sakit pada pangkal peha, kerana kita memang membungkukkan peha dan lutut kepada posisi yang maksimal. Dan variasi posisi telapak kaki pada iftirasah ini menyebabkan seluruh otot kaki merenggang dan rileks kembali. Dan bila kita nak bangun daripada tahiyat awal itu pun menggunakan otot perut, peha dan lutut sebagai terapi dan rawatan yang optimal. Dan akhirnya kita memberikan salam, dan salam ini membantu meregangkan sendi leher dan membantu melegakan bahu dan otot bahagian belakang, melancarkan saluran darah.